Majikan perlu lebih aktif dalam melatih semula dan meningkatkan kemahiran pekerja mereka bagi mewujudkan pekerja yang berpengetahuan, especially if you're talking about K-worker punya pekerja, demi meningkatkan daya saing dalam persekitaran K-ekonomi. Kerana dalam persekitaran K-ekonomi ini, pengetahuan, knowledge merupakan modal asas dalam mana pertumbuhan ekonomi adalah diteraju oleh pengumpulan dan penggunaan pengetahuan bagi menghasilkan nilai tambah pengeluaran. Apa yang penting sekarang ialah bukan sahaja kurikulum itu harus dikaji semula dan disesuaikan dari semasa ke semasa, tetapi kerjasama akademik kemahiran dan industri juga harus diberi penekanan dalam konteks membina pekerja berpengetahuan. Dengan itu, dalam aspek pembangunan ICT, Malaysia sebagai negara pembangun telah melakukan yang terbaik, tetapi ada sesetengah kemampuan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam bidang kemahiran perisian serta mempunyai kualiti infrastruktur di Malaysia. Majikan perlu memainkan peranan proaktif dalam memberi latihan, pendidikan dan pewujudan pengetahuan. Pekerja berpengetahuan tidak akan wujud dengan mudah tanpa infrastruktur yang sepatutnya disediakan oleh majikan. K-worker adalah penentu untuk daya saing dan keupayaan negara di pasaran dunia. Pekerja yang berpengetahuan dan celik komputer juga akan menjadi daya penarik kepada syarikat multinasional untuk melabur di negara ini. Keadaan ekonomi yang kritikal sekarang ni, apa yang saya rasa Malaysia perlukan lebih ramai lagi K-worker. Cabaran yang kita perlu hadapi sekarang ni sebenarnya bukan sahaja dalam Malaysia, tapi cabaran dari luar, cabaran daripada dunia global. Sebab kalau kita tengok cabaran-cabaran diorang tu sengit. Untuk menjadi seorang pekerja yang berpengetahuan, kita kena educate diri kita sendiri, belajar benda yang baru dan banyakkan bertanya kepada orang. Dan kalau boleh kita perlulah sentiasa pandang ke hadapan dan jangan sesekali kita toleh ke belakang. Dan itu sahaja peluang yang ada. Terima kasih Said Faizal, Ilham, Muhammad Fitri dan juga Amalina untuk mewujudkan community knowledge workers yang ramai ini. Dr. AJ, kita memerlukan perlu mewujudkan persekitaran ataupun ekosistem yang bagus. Kerana kalau ekosistem tidak support, tidak menyokong untuk melahirkan ramai pekerja-pekerja yang berpengetahuan ni, brain drain akan berlaku. Kerana mereka datang ke sini ataupun balik daripada overseas ni kan, dengan imbuhan yang kecil, dengan prasarana yang tidak cukup, dengan support system yang tidak ada. Jadi mereka melihat di luar tu lebih menarik kan, lebih ada hit factor tu. Jadi apa yang perlu ada ekosistem bagaimana untuk mewujudkan lebih ramai knowledge workers? Saya tengok bagi orang yang dah duduk di luar, bila dia nak datang balik, memang itu menjadi satu kekangan kerana nombor satu sekali exchange wang dia tu sudah berubah. Jadi kita tak boleh nak bandingkan dengan begitulah kerana berapa pendapatan dia pada hari ini. Tetapi kita perlu bersaing juga. Kita perlu bersaing, tapi dia mesti melihat keadaan di dalam negeri ini. Dia tidak perlu mendapat bayaran dalam US dollar misalnya, kerana bayaran dalam ringgit, kerana dia akan berbelanja juga dalam ringgit. Jadi dia kena melihat kepada realiti itu. Tetapi kalau dia ada skill set yang tertentu, macam misalnya sekarang machine learning, dengan begitu sebar luasnya internet, kita nakkan spam filtering, kita nakkan data mining dan sebagainya, tambah lagi kita dah ada e-government sebagainya, all this application yang mula digunakan. Kita kekurangan sangat pakar-pakar di dalam bidang ini. Jadi kalau mereka balik ke sini dengan skill set ini, sudah tentu dia akan dibayar dengan kalau kita lihat senario daripada kita mula bergerak ke arah sebuah negara perindustrian pada awal 80-an hingga hari ini, bagaimana Dr. Eji melihat, adakah pendapatan per kapita pekerja-pekerja kita ini meningkat dengan besar ataupun agak stagnan setengah-setengah bidang tu? Saya dapati kalau kita tengok daripada statistik memang meningkatlah, kerana kita mula daripada P ekonomi dulu sebelum K ekonomi, masa production. Jadi untuk kita bersaing dengan Singapura, Taiwan, Korea, mereka telah menawarkan imbuhan yang besar
dalam masa 20 tahun kebelakangan ini kepada pekerja-pekerja yang mahir dan juga knowledge workers. Tetapi kalau kita tidak bergerak untuk mencipta pekerja-pekerja berpengetahuan dan juga membawa masuk pekerja-pekerja daripada luar datang bekerja dengan kita dan akhirnya kita dapat berkongsi idea, berkongsi pengetahuan, kita akan ketinggalan, Dr. AJ. Betul. Saya nampak ada keseimbangan apa yang dilakukan oleh kerajaan itu. Kerana sekarang ni kita ada industri elektronik yang begitu canggih. Misalnya Infineon yang ada sekarang ni di Kulim High Tech Park tu. Itu wafer teknologi yang begitu canggih. Jadi kita juga perlukan industri yang kurang sikit canggihnya daripada itu, kerana ataupun kita kena kurangkan banyak benda tu. Kerana kita terpaksa bersaing dengan Indochina, Vietnam, Kemboja, mereka menawarkan buruh lebih murah. Tak mau bersaing ke arah itu. Kita tak mau bersaing sampai ke arah itu. Tapi kita perlu juga industri yang kurang sikit supaya dapat menampung pekerja-pekerja yang bawah sikit. Kalau tidak, kita tengok semuanya nak jadi K workers, walhal kita tidak ada skill set yang tertentu. Jadi kita senang kita cakap, katakan kita nak industri begini-begini, tapi kalau pekerjanya tak ada, industri itu sendiri tidak akan datang. Tidak akan datang. Dia akan datang apabila kita cukup pekerjanya. Jadi sekarang ni apa yang saya dapati, kita punya preparation ni dah menjadi chicken and the egg lah. Jadi adakah you nak prepare dulu ramai-ramai, semua nanti tak bekerja, lepas tu baru industri datang, ataupun industri datang dulu kita mula nak dilatih. Setiap krisis, setiap masalah tu ada peluang, Dr. AJ. Jadi dengan keadaan kegawatan ekonomi dunia dan kita terpaksa menerima tempiasnya sikit sekarang ni, apakah peluang yang perlu kita rebut sekarang? Saya tengok negara-negara lain pun mengambil peluang ini, iaitu capacity building. Jadi dengan stimulus package yang package rancangan yang dibelanjakan oleh kerajaan begitu banyak, jadi dan saya nampak MSc Malaysia menjalankan program-program yang begitu baik, termasuk juga Kementerian Sumber Manusia. Jadi kalau apa yang perlu sekarang ini ialah bagi badan itu, bagi orang itu sendiri, graduan-graduan yang namanya graduan menganggur ini, mereka mesti lebih proaktif lah. Bukan setakat yang menganggur, yang bekerja pun sekarang. Mungkin yang bekerja dan juga yang hilang pekerjaan, yang masih bekerja tetapi baiklah menyediakan diri. Jangan kita terlalu masuk ke dalam zon selesa itu. Jadi saya rasa kita perlu menyediakan diri kita, kerana peluangnya terbesar di hadapan. Begitu banyak, dan apabila ekonomi ini sembuh kembali, pulih kembali, jadi tak ada masa dia akan take off, dan kita tidak ada masa pada masa itu nak mula belajar. Terima kasih Dr. AJ Jamaluddin kerana sudi bersama kami sepanjang setengah jam ni. Banyak lagi nak cerita sebenarnya. Mungkin insya-Allah kita akan panggil pada topik yang lain pula. Untuk itu sekian pada malam ini. Jika ada sebarang pendapat ataupun cadangan, boleh hantarkan kepada email kami yuwartawan@astro.com.my, dan juga untuk mendapatkan topik kami pada Isnin, boleh layari ke yuwartawan.blogspot.com, dan boleh hantarkan pendapat dan pandangan anda ke blogspot kami dan menyertai site komuniti kami di Facebook. Jadi jangan malu-malu. Itu sahaja malam ini. Sekian, assalamualaikum dan jumpa lagi.